kepada Sempris Prof Malik yang mewakili VC USM, tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, apa khabar semua? Sekali lagi, apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Sebelum saya mulakan, saya nak minta izin Tuan Pengerusi dan juga Tuan Imam. Saya menggunakan pendekatan kaunseling, jadi ada sedikit pergerakan Tuan Haji ya. Jadi izinkan saya kalau boleh untuk meneruskan. Terima kasih Tuan Haji. Boleh tuan-tuan dan puan semua tolong bangun? Boleh? InsyaAllah Dan semua sekali saya nak bagi satu senyuman yang menarik kepada saya. Okey, nampak perempuan pun nampak. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebab saya kalau serius saja saya pun takut. Kalau ustaz-ustaz dia orang dah biasa kan. Jadi terima kasih banyak di atas senyuman yang diberi. Yang tak nampak di belakang tu pun saya pasti dah senyum. Jadi okeylah tu, alhamdulillah. Boleh tuan-tuan dan puan dekat dengan rakan-rakan tu, partner tu, dapatkan partner masing-masing, orang sebelah saja cukup. Boleh sekarang juga dapatkan partner masing-masing. Apa yang tuan-tuan perlu buat ialah seolah-olah kita baru berjumpa dengan rakan tersebut. Silakan. Ya, silakan. Dah. Apa yang tuan buat bila tuan jumpa tadi? Oh, perlu alhamdulillah. Tangan tuan. Oh, operation. Oh, okey. InsyaAllah cepat sembuh. Jadi dah salam dah salam dengan rakan-rakan sebelah. Okey. Sekarang ni menghadap antara satu sama lain, letak tangan tuan-tuan dan puan atas bahu rakan tersebut, atas bahu dia. Okey, sambil senyum kan, jangan muka serius, nanti kawan bertakut. Okey, tuan-tuan dan puan, cuba bagi satu kata-kata yang manis, satu kata-kata yang boleh memberi motivasi kepada kawan kita tersebut. Tuan Haji mungkin boleh partner dengan ni dia tak mau tadi. Oh, dia tak mau. Dia malu ni tak apa. Okey. Sebut apa saja tuan-tuan dan puan. Nak minta maaf ke, nak sebut bahawa lama kita tak jumpa. Sembanglah sementara masa ada. Atas baru tuan. Tuan. Boleh? Atas bau dia. Macam tu. Okey. Sebutlah apa saja. Nak kata ni first time kita jumpa ke, minta maaf kalau kawan yang dah rapat tu minta maaf aku selalu duk mengata kat hang ke, kita minta maaf, ni peluang pada kita. Okey, insyaAllah. Dah tuan-tuan dan puan, dah. Okey, kalau dah alhamdulillah, boleh duduk balik tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak. Saya bukan terlupa tadi. Boleh kita sedekahkan Al-Fatihah sekali kepada rakan karib saya, rakan sekampung. Daripada kecil sehinggalah sama-sama pencin. Saya berada di KL pada waktu tersebut, tapi tak sempat jumpa dia. Dengar-dengar sudah meninggalkan kita. Memang terkesan saya. Jadi boleh tak kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Haji Abdul Rahman bin Ahmad dan juga ahli keluarga kita yang telah meninggalkan kita. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan. Jadi saya akan teruskan. Tuan Haji. Tadi yang saya senyum itu bukan apa. Selepas lebih kurang 35 tahun saja dalam bidang pendidikan, saya pernah mengajar sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah asrama penuh, dan bermukim di Gelugor ni semasa saya berada di M4P, MTC, lebih kurang 10 tahun. Inilah masjid yang selalu saya tunaikan Jumaat 90-an begitu, sebelum saya masuk USM. Jadi saya nampak bahawa terutama sekali budak-budak, anak-anak kita dah kurang mengamalkan senyuman apabila berjumpa dengan kawan-kawan, rakan-rakan. Nampaknya disebabkan teknologi yang begitu canggih, kita masing-masing terlalu serius dengan gadget-gadget dan sebagainya. Jadi amalan itu sepatutnya kita permudahkan semula. Dan seperti mana kita tahu, senyum itu satu sedekah. Senyumlah kepada siapa pun, kita dah dapat pahalanya. Tapi itu yang kurang. Kadang-kadang orang tak kenal, no senyum. Kalau yang kenal, dari jauh, hey, hello, senyum sepanjang masa. Jadi insya-Allah kita cuba balik membuahkan senyuman tersebut kepada sesiapa saja yang ada. Cik Mat, MTC. Begitu juga dengan Assalamualaikum. Satu sunnah yang sepatutnya kita amalkan sentiasa. Tak kenal, tak bagi salam. Padahal Islam menyuruh kita memberi salam kepada sesiapa saja yang kita jumpa. Cuba kita pandang kepada siapa yang agak-agaknya setiap masa bila dia bertemu dia bersalaman. Agak-agaknya siapa? Mungkin bukan manusia. Kalau kita perhatikan, sentiasa dia akan, tak kira lah dia bersalam. Ada yang kata dia bersalam, ada yang kata dia bercium, ada yang kata dia bertegur siapa. Agak-agaknya apa benda tu? SEMUT, semut. Balik malam ni cari semut. Tengok betul-betul apa semut lakukan. Bertembung saja dia akan mengikut kajian. Kenapa dia bertemu, kenapa dia bersalam, kenapa dia bercium, untuk mengesahkan bahawa ia adalah koloni yang sama. Jadi Tuhan buat tu cukup cantik, kan? Kalau kita amalkan setiap hari, cukup cantik. Jadi insya-Allah bila saya lihat pada itu, saya rasakan kita sama-sama beri salam kepada siapa saja yang kita kenal ke tak kenal ke, kita amalkan supaya jadi benda yang dapat kita lakukan setiap masa, setiap saat. Kerana sebenarnya apabila kalau saya pun orang memberi salam kepada saya tak kenal dia, saya rasa sesuatu yang tercuit di hati. Kerana apa? Kerana dia tak kenal.
Apatah lagi kawan-kawan yang kenal, bersalam, tanya khabar, berpeluk dan sebagainya. Dan itulah yang sepatutnya kita teruskan amalan tersebut. Tak perlu saya baca pun, semua nampak dah kan. Tak perlu saya baca satu-satu. Okey. Dan juga bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita nak melakukan sesuatu, yang pasti kita tak tinggal ketika nak makan mesti bismillah. Kita pun ajar anak-anak kita kan, itu wajib bismillah. Sedangkan kita nak melangkah tadi, keluar daripada rumah nak datang ke majlis ini pun sepatutnya bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Saya ingat salah seorang ustaz menyatakan bahawa apabila kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah sesuatu yang kita terdetik nak lakukan yang bertentangan dengan Islam, maka Allah akan jauhkan, kerana berkat bismillah tersebut. Jadi eloklah kita amalkan dalam kehidupan kita seharian, kerana inilah yang akan menentukan betapa sihatnya mental kita, kerana kita mengingati pencipta kita sentiasa, dan kesannya pencipta kita memberi kita berada dalam keadaan yang sihat, yang sentiasa ceria, yang sentiasa boleh kita lakukan amal ibadah dengan baik. Termasuklah tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam dewan masjid ini sekarang. Itu satu kelebihan yang Tuhan bagi kepada kita, kerana bukan senang tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan adalah orang yang terpilih daripada ramai penduduk Gelugur yang sanggup datang untuk berjemaah dan juga mengikuti program kita. Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Baik, mungkin gambar tu dah sengit, tapi tak apa tuan-tuan dan perempuan. Perempuan mungkin tak nampak pun, tak apalah. Boleh tuan-tuan dan perempuan relax sekejap dan perhatikan gambar tersebut. Lepas ni saya nak tanya, apa yang tuan-tuan fokus betul-betul pada gambar tersebut? Minta maaf perempuan tak nampak. Fokus betul-betul. Mungkin di tengah ke, di tepi ke, di kiri ke, di kanan ke. Okey, soalannya boleh kita share tuan? Tuan nampak? Tak apa, duduk. Tuan nampak gambar tersebut? Kan? Adakah bergerak ke, ataupun benda tu stagnan ke, ataupun apa? Tetap. Alhamdulillah. Okey, tuan? Tetap juga. Siapa yang nampak gambar tersebut bergerak? Perlahan-lahan. Macam berombak. Siapa yang nampak macam berombak slow gambar tersebut? Tuan nampak berombak tuan? Okey. Lagi? Orang perempuan nampak? Ya. Nampak apa? Bergerak. Bergerak ya. Okey, alhamdulillah. Yang lain mungkin nampak dia duduk tetap kan? Okey. Jadi kemungkinan juga kesan daripada gambar tu tak tepat, empat segi tapi tak apa, at least ada yang nampak bergerak, ada yang nampak berombak-rombak, ada yang nampak, siapa yang nampak agak-agaknya gambar tersebut macam laju ada tak? Tak ada.
Okey, kalau mengikut definisinya di situ, kalau kita nampak gambar tersebut, tetap saja kita betul-betul sedang memberi sepenuh perhatian. Kalau kita nampak bergerak sikit-sikit tu, mungkin kurang perhatian. Mungkin agak-agaknya teringat di rumah, anak tak makan lagi ni, kemungkinan kan, ataupun suami tak balik-balik lagi ni. Jadi itu terpulang kepada apa yang kita nampak dan kita lihat. Tapi janganlah risau pula kan. Nanti bila nampak, ada orang yang nampak dia bergeraknya laju. Bila bergeraknya laju, bermakna stresnya tinggi tu. Okey? Tapi tak apa, mungkin gambar tu pun dia dah tak berapa tepat empat seginya. Okey, insya-Allah kita teruskan. Jadi alhamdulillah saya tengok pun ramai yang hadir pada malam ini, sebab bila kita cakap tentang kesihatan mental, ramai yang kaitkan dengan saya nak jimatkan masa kalau ikut kita edarkan surat selidik tentang kesihatan mental. Ramai yang menjawab kesihatan mental sama dengan penyakit mental. Bila dengar mental saja dah jadi satu stigma pada kita kan. Orang gila, orang tak betul. Ini bahaya, jangan berkawan dengan dia. Kalau dia pula ada anak, jangan pergi rumah dia, beritahu anak kita pula. Dan semua ni adalah sesuatu yang membebankan lagi orang yang terlibat secara langsung dengan keadaan tersebut. So, kita perlu memahami apa itu sebenarnya kesihatan mental. Jadi sebelum memahami, sebelum saya nyatakan apa maksud kesihatan mental, saya nak tanya, mungkin ada yang tahu World Mental Health Day, Hari Kesihatan Mental Sedunia. Agak-agaknya siapa tahu bila? Agak-agaknya lah. Boleh teka tak apa, salah tak apa. Agak-agaknya bila tu? Hari Kesihatan Mental Sedunia. Ada yang tahu ya? Ya? Berapa? Bulan Mac. Okey, satu cubaan yang baik, belum lagi tepat. Boleh orang lain? Bulan Mac. Ya, ya tuan. 10 Oktober. Alhamdulillah, ada juga orang yang ambil tahu Hari Kesihatan Mental Sedunia dirayakan pada 10 Oktober setiap tahun. Jadi kita kena tahu tu. Kenapa? Sekurang-kurangnya kita mengambil berat tentang apa yang berlaku, dan kalaulah ada dalam kalangan kita yang mempunyai anak-anak yang terlibat dengan sakit mental dan sebagainya, maka kita sebagai masyarakat, ahli masyarakat perlu membantu, bukan melarikan diri. Okey? Alhamdulillah 10 Oktober ingat setiap tahun. Baik. Saya pasti semua orang mengalami ini, betul tak? Ada yang sedih, sad. Ada yang frustrated. Ni kalau anak-anak muda kan, anak-anak muda ada kurang frustrated dengan boyfriend lah, dengan girlfriend lah kan. Ataupun ada juga warga emas yang frustrated. Ada tak? Ada. Frustrated sebab dia ditinggalkan oleh isteri ataupun suami yang telah pergi mendahuluinya. Mungkin kita rasa kecewa, sedih dan sebagainya. Okey? Ada yang rasa bersalah. Siapa yang tak pernah rasa bersalah dalam hidup ni? Cuba angkat tangan. Ada tak?
Tak ada. Semua rasa bersalah. Ni kena hukum ni kalau rasa bersalah. Kan? Bersalah atau tidak itu perkara biasa dalam hidup kita. Cuma jangan bersalah setiap masa, setiap waktu sehingga kan lari daripada alam nyata. Itu kita tak nak. Okay? Semua orang rasa bersalah, semua orang rasa worry, semua orang rasa marah, semua orang rasa kadang-kadang kesunyian dalam hidup, kan? Itu biasa, sebagai manusia biasa. Semua orang akan rasai benda-benda ini. Bukan kata bila kita rasa marah, kita rasa lonely, kita rasa worry itu dia mengganggu kesihatan mental. Tidak. Itu biasa. Tetapi janganlah menjadi masalah itu berterusan. Kalau berterusan, itu bahaya. Dia akan memberi impak yang lain terhadap kehidupan kita. Tiap-tiap hari nak pergi masjid dah, nak pergi masjid dah, nak pergi masjid dah, nak pergi masjid. Isteri tak nak ikut, isteri pula tak bagi. Dia nak berimamkan kita, kan? Nak pergi atau tidak? Nak pergi atau tidak? Rasa bersalah juga. Ahli mukim ni kalau mengikut lelakinya wajib ke masjid berjamaah. Jadi kalau itu yang berlaku, kita kekalkan rasa bersalah tersebut, dia akan memberi impak terhadap cara kita, gaya hidup kita. Okey? Tapi jangan risau. Semua perasaan dan benda-benda ini akan kita alami setiap hari dan setiap saat. Ini definisi kesihatan mental yang diberi oleh WHO, World Health Organization. Kesihatan mental adalah keadaan kesihatan seseorang yang sedar akan kebolehan dirinya. Kalau saya kaitkan dengan tuan-tuan malam ini, tuan-tuan sedar bahawa sebagai seorang Islam, kita eloklah pergi berjemaah di masjid yang ada di hadapan saya ni. Itu maksudnya sedar tentang kebolehan diri yang ada. Maka kita pun beramai-ramai berjemaah di masjid. Ataupun kita sedar kebolehan diri kita untuk menjadi seorang ibu bapa yang cemerlang. Kita berjaya melahirkan anak-anak yang hebat dalam bidang pendidikan, dalam bidang agama dan sebagainya. Itu kebolehan kita sebagai ibu dan ayah. Kemudian berkebolehan mengatasi tekanan. Saya pasti yang ada di hadapan saya ini biasa dengan stres, kan? Semua orang ada stres. Jangan risau. Tekanan, stres setiap hari itu bukan satu penyakit. Ia hanyalah gangguan yang berlaku sementara. Bila kita dapat mengatasi stres tersebut, habislah. Kan? Kadang-kadang kita terlewat nak pergi maghrib. Sepanjang jalan, depa dah semayang lah orang ni, rakaat keberapa dah ni. Tiba-tiba datang pula dah rakaat ketiga dah maghrib. Sudah. Aku kena semayang seorang-seorang ataupun tak sempat nak berimamkan sesiapa lagi, kan. Mungkin stres timbul. Jadi itu hanya sementara. Yang kita tak nak ialah jangan jadikan apa yang kita rasakan stres itu berpanjangan. Kan? Kita stres dengan anak-anak kita. Kerana apa? Kerana kita cuba bandingkan dengan anak-anak orang lain. Anak dia rajin belajar, berjaya. Anak kita kononnya tak rajin belajar, tak berjaya. Adakah itu pengakhirannya? Belum, kan? Jadi janganlah kita stres kerana keadaan tersebut. Dia boleh berubah bila-bila masa. Sebab bila anak itu semakin membesar,
ada ruang-ruangnya yang telah ditetapkan sejak dalam kandungan lagi, dan diletakkan dia punya rezeki, cuma tak sama dengan rezeki anak orang lain. So kenapa kita nak risau? Kenapa kita nak stres? Kenapa kita nak malu? Tak perlu. Okey? Mampu bekerja secara produktif dan berkesan. Maksudnya di sini apa dia? Setiap hari kita pergi ke pejabat, kita pergi ke tempat office dan sebagainya. Kita pergi misalnya tadi saya dijamu oleh Tuan Haji Malik ni, dia suruh makan nasi bungkus sedap. Dia kata letak mi lagi di depan saya, letak kuih lagi. Jadi saya terfikir apa ni, ini Tuan Haji Malik nak bagi saya makan banyak-banyak supaya simang sikit habis, tak simang lama-lama. Melawak Haji Malik Okey. Jadi produktif dan berkesan maksudnya bila ibu-ibu membawa kuih-kuih ataupun buah tangan daripada rumah ke masjid untuk sama-sama berbuka, itulah contohnya produktif dan berkesan. Itu ada menentukan ciri-ciri kesihatan mental dalam diri kita. Ayah dan bapa tak perlu bawa kan, yang bawa tu orang rumah sebab dia orang yang masak kan, kita bahagian makannya. Jadi itu produktif dan berkesan. Apatah lagi di tempat kerja, kalau kita sentiasa ceria, kita sentiasa menurut perintah bos kita, kita sentiasa bekerja dengan tekun, itu menunjukkan produktiviti kita secara positif. Tapi adakah itu berlaku pada semua orang? Soalannya tu aja. Adakah semua orang macam tu? Itu yang perlu kita fikirkan. Kerana itulah definisi yang menyatakan tentang kesihatan mental. Bukan maksudnya bila kita sebut mental, perkataan mental itu akan jadi stigma dalam diri kita. Kita rasa takut, kesihatan mental, sakit mental, gila, tak apa nak betul. Jangan sebut. Kononnya. Sebab apa? Kita mungkin tak faham. Okey? Jadi berdasarkan kepada ini, berkesan, produktif dan berkesan serta dapat menyumbang kepada komuniti sekeliling. Jadi alhamdulillah, jawatan kuasa masjid ini telah dapat menyumbangkan sesuatu kepada tuan-tuan dan puan. Saya pun dapat bersama tuan-tuan dan puan, dapat merasai kapet baru dibandingkan dengan 90-an bila saya datang dulu. Masjid pun masjid lama lagi, belum hebat macam ni. Jadi alhamdulillah, itu sumbangan kita kepada masjid, sumbangan ahli-ahli komuniti di Masjid Geluguk, menyebabkan kita berjaya mendapat masjid yang secantik ini. Alhamdulillah. Itu semua melibatkan kesihatan mental. Cuba kita bayangkan, kalaulah jawatan kuasa kita tak berapa nak sihat mental, minta maaf tak, bukanlah kata nak kata apa nama jawatan kuasa itu tak sihat. Contoh ya kan, sebagi kalaulah tu saya kata jawatan kuasa masjid lah, jawatan kuasa apa nama kelab misalnya, cara dia orang manage tu tak berapa nak betul, sudah pasti kelab tersebut tak sehebat yang kita hendaki. Kerana apa? Kerana mungkin pengurusinya tak berapa nak bekerja sama. Mungkin jawatan kuasanya pula masing-masing memikirkan kepentingan diri dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, saya pun risau tadi tengok, tak ada apa lagi persediaan untuk ini. Tiba-tiba bila sampai masa canggih, alhamdulillah. Itu menunjukkan apa? Sumbangan semua pihak menyebabkan kita berjaya mengadakan program seperti ini. Alhamdulillah. Baik, kita tengok mengapa pentingnya kesihatan mental. Dalam keluarga kita ada anak-anak, betul?
Nak membangunkan diri anak-anak ini tidak semudah yang kita baca buku. Betul tak tuan-tuan dan puan? Baca buku memang cantik. Buat macam ni, buat macam B, buat macam C, buat macam D. Tapi realitinya hanya kita sendiri yang memahami. Tidak semudah itu. Jadi daripada peringkat rendah, peringkat kanak-kanak, anak-anak kita perlu mempunyai kesihatan mental yang sihat. Jangan beri tekanan kepada anak-anak. Tidak semestinya dia gagal SPM, dia tidak berjaya dalam hidup. Bonsiu dulu kan, selalulah contoh dia orang bagi. Nak tanda tangan pun tak erti, dia pakai cok merah tu untuk tanda tangan. Tapi separuh Langkawi ikut dia punya Jadi kelayakan akademik itu tidak semestinya menjadikan anak-anak kita berjaya dengan hebat. Kemungkinan hari ini ada yang gagal, tapi 20 tahun lagi dia mungkin lebih hebat daripada orang lain. Jadi jangan beri tekanan kepada anak-anak. Sebab itu sebenarnya telah tertulis sejak dia di dalam perut ibu dia lagi. Cuma masa yang akan menentukan. Jadi kalau kita memberi tekanan kepada anak-anak, maka bukan saja pembesaran anak-anak tersebut akan tertekan, diri kita sebagai ibu bapa pun apa? Tertekan. Jadi di mana nak sihat mental tadi sebagaimana yang dinyatakan oleh WHO tadi? Sukar kan? Kenapa kesihatan mental penting? Untuk kesempurnaan dan keharmonian keluarga. Ramai kalau tuan-tuan dengar ustaz-ustaz, pakar-pakar motivasi menyatakan carilah ruang untuk bersama anak-anak ketika makan. Sebab masalah lain mungkin tak dan pun. Kita pergi kerja siang malam, anak-anak tak sempat kadang-kadang nak jumpa kita, balik lewat dan sebagainya. Jadi cari ruang. Sebab masa kualiti tu bersama anak-anak tu amat penting. Saya bagi satu contoh. Ada seorang pelajar ni, bila saya buat sesi kaunseling dengan dia, mak dia komplain, balik sekolah nak pergi rumah kawan. Dia tak nak balik. Dia suka duduk di rumah kawan daripada balik ke rumah dia. Bila saya sembang balik dengan dia, dia kata, bila saya balik rumah, mak kata, carilah makan sendiri, bawah tudung tu ada. Tetapi rupa-rupanya bila dia pergi ke rumah kawan tu, emak kawan tu layan, okey, dah mandi ke, dah semayang ke, mai duduk makan. Jadi dia banding pula cara mak dia dengan cara mak kawan dia. Jadi dia kata, baik aku balik sekolah, pergi rumah kawan. Sebab layanan mak kawan tu lebih hebat daripada layanan mak dia sendiri. Tapi dia pandai. Dia bagi alasan, kami nak bincang pelajaran. Itu budak-budak. Jadi biasa kan. Jadi macam-macam alasan dia orang bagi. Kerana apa? Dia cuba bandingkan cara mak dia dengan cara mak kawan dia. Ada. Jadi kenapa penting untuk warga emas? Ramai dalam kalangan kita dah masuk dalam kumpulan warga emas, termasuk saya. Jadi pada tahap-tahap sebegini, kita perlu menjaga kita punya kualiti hidup. Dari segi kesihatan, dari segi makanan, dari segi exercise, dari segi amal ibadah dan sebagainya. Kerana itu saja yang akan menentukan sihat kita berterusan.
Saya rasa kalau kita setiap hari berada di masjid siang malam pun tak berapa nasihat juga tadi ya. Kita perlukan pergerakan. Badan perlu berpeluh. Makan perlu balance. Jadi itu yang menyatakan bahawa kesihatan mental amat penting pada peringkat warga emas. Kerana apabila tiba masanya kita perlu hidup berdikari. Mungkin isteri saya pergi dulu, maka berdikarilah saya dengan cara-cara masakan yang sebelum ini dia masak, saya tak pernah tolong. Sekarang hang kena masak sendiri badan muka hang. Tapi kalaulah kita biasa membantu isteri kita, okey, campur gulai ni macam ni, masin sikit, manis sikit, insya-Allah berdikari kita tu sihat, ceria, kerana kita dapat memuaskan hati kita. Tapi bila kita tak membantu isteri kita sebelum ini, di mana makanan yang sesuai untuk kita? Di kedai. Jadi nak berdikari, nak masak sendiri itu tak berlaku. Hanya yang segera kita amalkan pun mungkin tak, kurang sihat dah lagi, kan? Kerana makanan-makanan di kedai ni kadang-kadang minta maaf lah kan, kita makan pun kita rasa kadang-kadang mungkin Ajinomoto sekilo kita tak tahu. Semua itu akan memberi kesan terhadap kesihatan kita. Okey. Kemudian warga kerja. Orang yang cemerlang dalam pekerjaan adalah orang yang ceria, orang yang selalu berminat untuk bekerja, bukan berminat untuk berkomplain sana sini. Yang tak kena, bos tak kena, kerja bukan sesuai dan sebagainya. Jadi kalau itu berlaku, memang akan memberi impak terhadap kesihatan mental kita. Kita pergi ke pejabat, tiba-tiba tengok bos tarik muka masam, maka kita rasa tak, kurang selesa. Tapi kalau kita boleh menyediakan diri kita untuk menghadapi segala cabaran tersebut, insya-Allah ianya bukan satu masalah. Kerana kita kena ingat selalu Tok Guru saya kata hasil yang kita dapat itu adalah sepatutnya halal 100%. Sebab kadang-kadang saya terfikir orang yang duduk di KL, anaknya ramai, kerjanya tukang kebun. Kalau banding dengan kita lah, saya duduk di balik pulau, kadang-kadang pun tak berapa nak cukup. Jadi bila fikir-fikir balik, keberkatan yang si tukang kebun dapat tadi itu lebih hebat daripada apa yang kita dapat. Mungkin ada benda-benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang, kadang-kadang terambil sebatang pensel daripada pejabat bawa balik, kan? Kita anggap tak apa, tapi itu adalah hak orang ramai yang tak sepatutnya berlaku. Jadi bila itu berlaku, maka keseronokan dalam bekerja dia akan berkurang, dan ini akan mengurangkan produktiviti kita. Dan bila kurang, lepas tu kita komplain pula, kenapalah rakan kita boleh naik pangkat dengan senang, kita sukar dinaikkan pangkat. Itu semua adalah kesan daripada kesihatan mental kita, sebab kita sendiri yang buat. Kita ada berapa minit lagi ni? Pukul 9 lah tadi kita habis. Okey, 10 minit lagi ya, kita laju sikit ya. Dan kemudian komuniti, seperti yang saya nyatakan tadi, komuniti di Gelugor ni alhamdulillah, sebab itu makan pun sedap tadi, kehadiran pun ramai, kerjasama wujud dan sebagainya. Alhamdulillah, itu yang sepatutnya kita teruskan.
Okey, ini just sebagai apa orang kata nak cek minda kita. Siapa boleh sebut 4 perkataan itu? Dia culang calingkan. Boleh tak? Ada yang dapat? Yang pertama apa dia? Siapa dapat? 1 perkataan. Ya tuan, baju biru. Jasmani. Alhamdulillah, betul. Yang kedua? Yang pertama jasmani. Yang kedua? Ya tuan. Emosi. Tepat. Yang ketiga? Honria. Bahasa Jepun ke bahasa Dayak apa tak tahulah. Honria. Apa dia? Ya tuan. Rohani, betul. Bukan rohani nama orang. Ada kan nama rohani sini? Ada? Oh, ada. Bukan rohani itu Ni rohani, spiritual. Okey, yang last sekali, yang keempat apa dia tuan-tuan dan puan? Yang keempat apa dia? Kelin apa benda tu? Kelin apa dia? Ya? Alhamdulillah, tepat tuan. Intelek. So jasmani, emosi, rohani dan intelek. Keempat-empat elemen ini ada dalam diri kita. Dan inilah yang nak kita stabilkan. Kalau emosi selalu asyik duk marah orang, asyik duk rasa bersalah, asyik duk rasa sedih, maka dia akan memberi kesan terhadap emosi. Emosi pun tak seronok, rasa tak puas hati dan sebagainya. Dia memberi kesan kepada spiritual kita, rohani tadi. Bila dah terlampau marah sangat, masuk waktu malah nak semayang lagi, bagi cool down bagi cool down sikit baru semayang. Elok nak cool down sejam, waktu pun habis. Sebab dia memberi kesan terhadap rohani tadi. Kemudian intelek ni ada yang kata minda, ada yang kaitkan dengan dalam Islam tu akal ada yang kaitkan dengan cara kita berfikir. Okey, so keempat elemen ni ada dalam diri kita sebenarnya. Dan kalau salah satu ini tidak stabil, maka dia akan memberi impak kepada salah satu daripada elemen-elemen tersebut. So kalau yang mana cikgu-cikgu tu, kalau kita tengok balik dalam falsafah pendidikan negara, ada disebut untuk melahirkan individu yang stabil dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dalam falsafah pendidikan negara, itu yang kita nak lahirkan, anak-anak yang stabil, yang sihat dari 4 elemen tersebut. Tapi adakah itu berlaku dengan pelbagai masalah ataupun isu yang berlaku sekarang? Sama-sama kita fikirkan itu. Baik, kenapa kita perlu memastikan bahawa jasmani kita, fizikal kita, ni badan kita semua ni, kenapa perlu sihat? Sebab bila sihat, kita alhamdulillah dapat ke masjid. Bila fizikal kita sihat, insya-Allah kita dapat berjumpa dengan rakan-rakan kena tarik. Tapi kalau kita sakit, rakan-rakan pun tahu, oh amat sakit, tapi tak pernah pun pergi ziarah. Alangkah ruginya. Bila kita pergi ziarah rakan kita yang sakit, secara emosinya dia rasa dihargai. Alhamdulillah, seronok tuan-tuan. Kalau kita sakit, rakan-rakan, ahli keluarga datang, alhamdulillah seronok. Cara tak langsung emosi kita meningkat, rasa positif. Tapi 2 bulan duduk di hospital, mungkin adik-beradik pun tak datang sebab masing-masing sibuk dan sebagainya. Jadi kalaulah jasmani kita sihat, kita dapat berkomunikasi
kita dapat berinteraksi dengan satu sama lain seperti apa yang kita lakukan tadi. Bila ada sakit nanti, mungkin nak bersalam pun tak sempat, nak mohon maaf dengan kawan-kawan pun tak sempat. Jadi kita ubah suai emosi dan perasaan, tinggalkan emosi-emosi yang negatif. Kadang-kadang ibu bapa minta maaf lah, saya pun kadang-kadang terkeluar perkataan-perkataan yang kurang enak, tetapi didengar oleh anak-anak kita. Ini sebenarnya memberi impak terhadap emosi anak-anak. Ialah kadang-kadang kita kan manusia biasa kan, terkeluar perkataan-perkataan yang kasar. Kadang-kadang depan-depan kawan-kawan, kita lupa bahawa di belakang kawan kita tu ada anak dia. Dia pun kata, oh apa bapak cakap dengan kawan bapak, pirang boleh mampu dia. Jadi anak-anak di belakang kita yang dengar tadi, dia rasa apa? Inikah cara ayah dan kawan dia berkomunikasi? Kerana itu lama-kelamaan dia akan memberi kesan terhadap kita punya cara pemikiran ataupun persepsi kita terhadap sesuatu. Kemudian kita ubah suai amalan ibadah seharian kita dari segi kerohanian, spiritual. Dulu orang ada kajian tentang emotional intelligence kan. Yang latestnya kata spiritual intelligence pun ada. Entah Mak Saleh Jerman mana kaji-kaji, dia kata kalau orang tu hebat, orang tu stabil dari segi jasmani masih rohani intelek, dia punya spiritual tu tinggi. Maksudnya kalau kita orang Islam ni kira hebatlah kita kan. Tapi realitinya setengah tu karut juga. Jadi bila dikaji-kaji, dia kata hanya orang yang memegang kepada agama, yang melakukan amalan agama setiap hari, dia punya SQ itu memang hebat, memang tinggi. Campur dengan EQ yang tinggi, maka lagilah hebat orang tersebut. Okey. Kemudian ubah suai persepsi dan pemikiran. Tukar cara kita berfikir. Mungkin selama ni kita asyik nak menyalahkan orang, mungkin asyik nak menyalahkan isteri masak apa ni, masin garam banyak ni, ataupun di tempat kerja selalu saya bagi contoh lah, sebab benda berlaku. Dia bawa bihun kan, apa dia panggil potluck kan, dia bawa lah bihun pergi ke pejabat, yang kau ni bawa lah mi pergi ke pejabat, yang dia ni tak bawa apa. Jadi bila sedang makan, yang tak bawa apa ni komplain pula, pasal apa bihun hang tak cukup garam lah, dah lah tak bawa apa, makan free, komen pula. Jadi ini akan menimbulkan apa? Keresahan dalam diri kawan-kawan. Dia terfikir aku dah tolong bawa makanan ni kat kau, kau komplain pula. Jadi ini berlaku tuan-tuan, menyebabkan kadang-kadang kita di kalangan kita rasa tak selesa, rasa tak seronok. Okey. Kemudian cara kita melihat sesuatu, misalnya kadang-kadang saya pun kadang-kadang tengok, alah dia ni belagak, nampak tak? Kita tengok orang, kita dah buat satu persepsi yang tak baik. Jadi kita ubah. Alhamdulillah aku dapat jumpa dengan Tuan Haji malam ni, sama-sama sihat, seronok kita jumpa, dapat kawan baru, dapat berinteraksi selepas ni. Selepas ni pula dengar kata ada apa? Tuan Haji Malik apa? Kari cicak roti. Itu semua tu nak apa? Nak meningkatkan kesihatan mental kita. Kerana apa? Kerana kita datang ada ganjaran dia dan kita seronok, betul? Kita dapat sama-sama saat lagi bersembang sambil makan, tak kira lah cukup tak cukup, tak kira lah kan. Saya difahamkan Tuan Haji Malik sedia 150, tapi nampak macam lebih ni. Saat lagi kita pakat-pakat berebut. Jadi berebut seronok, bukan berebut nak marah kan. Jadi itu yang kita katakan, kita ubah suai cara kita berfikir, cara persepsi kita melihat sesuatu tu. Jangan kita asyik nak komplain dan sebagainya. Okey, kerana ini akan membantu kita. 4 minit lagi tu aja ya, InsyaAllah.
Yang ni saya ingat tak sempat kot kita sepatutnya kita buat sedikit latihan, tapi tak apalah, insya-Allah lain kali kot Haji ya. Saya teruskan dengan apa yang sepatutnya. Okey. Kita pergi kepada tips mengekalkan kesihatan mental. Kita kena ingat, kadang-kadang manusia ni dia lupa. Kita lupa siapa diri kita yang sebenar. Dia hanya ahli jawatan kuasa, tapi berlagak macam pengurusi, ataupun dia ahli jawatan kuasa kampung, berlagak macam lebih dia ketua kampung, dia pula bagi arahan kat kita. Agak-agak sesuai tak tu Haji? Sebab apa agak-agaknya? Tak kena tempat. Dia tak faham diri dia siapa. Itu yang jadi masalah kita. Peranan kita tu kita lupa. Aku ni ahli karya, so cakaplah sebagai ahli karya. Nak komen, nak komplain boleh, no problem. Negara demokrasi, bebas bercakap. Tetapi biarlah tu Haji kata bertempat kan. Tak kena tempat, jangan buang masa orang. Okey? Kerana kalau kita faham kita siapa, maka kita dapat memainkan peranan kita dengan cantik. Dalam rumah pun cantik, kita sebagai ayah, di komuniti masyarakat Belugor pun kita cantik, dapat bekerjasama dan sebagainya, kita menjadi contoh dan teladan. Okey? Menghargai dan menyayangi diri sendiri. Ramai orang dia tak sayang diri dia sebenarnya. Apatah lagi kita kena latihan anak kita sayang diri sendiri, jangan terlibat dengan benda-benda yang tidak baik. Itu yang dikatakan tadi daripada awal. Kenapa perlunya kesihatan mental? Kenapa perlunya kita mengetahui kebolehan diri kita? Kerana kita mampu menjadi seorang ahli masyarakat yang hebat, yang cemerlang jika kita memahami siapa diri kita dan kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Hargai, menyayangi diri dan juga rakan-rakan. Sebab tu bila saya kata tadi kita bersalam, kita hargai dia. Dia pun hebat. Kita bagi sesuatu yang positif. Kita luahkan perasaan kita. Terima kasih kerana kita dapat bersalam malam ini. Sebab kita tidak tahu bila kita akan kembali. Jadi kalaulah malam ini merupakan malam terakhir kita dapat bersalam, dapat meluahkan perasaan kat dia, minta maaf lah. Aku selalu kata kat hang. Tapi malam ni since kita dah bersalam tadi, aku pun sebab minta maaf, alhamdulillah. Kalau tidak nanti sama-sama menyesal, kan? Berkongsi masalah dengan orang signifikan. Orang signifikan ni siapa? Kalau kita dalam keluarga, kalau anak, ibu dan ayah. Kalau ayah dan ibu, anak-anak kita. Ini orang penting dalam diri kita. Ini yang dalam rumah tu yang ada yang penting, kita berpentingkan yang luar rumah. Itu bahaya. Jadi masalah. Okey? So, kita kongsilah apa saja masalah, isu yang timbul bersama isteri, bersama anak-anak, bagaimana nak solve problem-problem harian dan sebagainya. Kita bantu dia membuat kerja-kerja sekolah dan sebagainya, insya-Allah. Berkongsi rezeki dan berbuat baik dengan orang lain, tak rugi tuan-tuan dan puan. Tapi itulah kadang-kadang kita sendiri pun tak berapa nak cukup, macam mana nak derma, nak infak kat orang kan. Bagilah seboleh mungkin 5 sen 10 sen pun, asalkan ikhlas. Okey, mohon bantuan dari orang lain bila perlu. Kita kena ingat, saya selalu bagi tahu pelajar-pelajar USM, kalau nampak rakan-rakan dalam bilik itu dah, sebelum ni rakan ni cukup ceria, tengok seronok muka dan sebagainya, tiba-tiba minggu ni rakan sebilik ni dah mula menunjukkan
Ciri yang apa? Ha? Muram. Betul tu Haji. Menyendiri. Dah seorang-seorang dah, tak nak berkawan dah. Saya pesan, tolong duduk sebelah dia, ajak dia pergi minum, sembang dengan dia. Jangan biarkan. Kerana apa? Ada juga yang bila kita biarkan, akhirnya dia mengambil tindakan yang tak sepatutnya. Dan bila berlaku, silap aku tak bagi tahu orang lain, silap aku tak minta tolong warden, silap aku tak minta tolong kaunselor yang ada. Dah lewat kan? Kalau kes-kes bunuh diri kebanyakannya macam tu. Sebelum ni ceria, 3 bulan muram, masuk bulan yang keempat, Ustaz Abdullah Khairi kata, pelajar perempuan ni telefon, Ustaz, saya nak bunuh diri. Ustaz Abdullah Khairi pun kata, macam mana nak bunuh diri tu? Saya berada atas jambatan Pulau Pinang lah. Nasib baiklah dia telefon ke Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Abdullah Khairi pun bagi 5 sebab kamu jangan bunuh diri. Yang pertama, kalau kamu bunuh diri, lagi teruk sisaanmu. Dia dapat 5 sebab tu. Ustaz, tak jadi. Ustaz kata, Alhamdulillah, hang balik pergi asrama. Tuan-tuan tengoklah dalam video Ustaz Abdullah Khairi. Pengalaman sebenar dia. So, kita jangan rasa malu nak minta bantuan orang. Orang tak akan tolong kita kalau kita tak suarakan, betul tak? Kadang-kadang benda kawan-kawan kita ni yang baik ni pukul 2-3 pagi pun dia akan bantu. Tapi kita tak menyuarakan, biar ahli keluarga kita sakit, sedangkan jiran tu bila-bila masa dia boleh bantu kalau kita suarakan. Bagi tahu dia, boleh tak tolong aku hantar anak ke klinik? Tak ada masalah. Saya rasa takkanlah dia nak kata, aku tak boleh lah, ni nak tidur, baru nak mimpi kau dah telefon dah. Taklah macam tu kot kan, tu ya. Okey, kawal diri dan gaya hidup seharian. Salah satu mental disorder ialah obesity. Kita kena jaga. Obesity merupakan salah satu penyakit yang tertinggi di negara kita. Mungkin pemakanan yang tidak kita kawal. Anak-anak obesity masanya masih panjang. Kesian kepada anak-anak. Kerana apa? Kerana mungkin silap kita tak kontrol. Kononnya kesian ke anak-anak nak makan, bagi apa pun. Tapi jangka masa panjangnya akan menjejaskan kesihatan anak-anak sebut. Kesian. Okey. Jadi sikit lagi tu je ya. Sikit lagi boleh ya. Okey, ni saja saya nak share isu kesihatan mental di negara kita. Kalau kita tengok dari segi murung, satu daripada 5 remaja di negara kita depres. Ini data daripada National Health and Morbidity apa dia, saya pun tak ingat dah. Anxiety, 2 daripada 5 remaja menghadapi anxiety. Ni yang data ni tahun 2017. Kalau 2023 ni mungkin lagi tinggi. Stres, 1 daripada 10 remaja mengalami stres dalam hidup dia. Apa berlaku kalau kita biarkan? Menuju ke arah penyakit mental. Itu yang bahaya. Hampir 500,000 masyarakat Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas mengalami kemurungan. Itu data. Kalau dunia pula, ni saya sempat ambil satu, manusia kadar bunuh diri secara global. Manusia membunuh diri 2 kali ganda lebih besar daripada orang yang mati dibunuh. Bayangkan. Setiap hari. Jadi kalau ikut Befrienders, kita pernah dengarkan Befrienders. Befrienders ni salah satu
apa nama NGO yang kita boleh telefon 24 hours. Dia orang ada dia punya talian. Menurut Befrienders itu 10 tahun lepas dia beritahu ada 12 cubaan bunuh diri di Pulau Pinang saja. Ada orang telefon remaja, ada orang tua, ada ibu bapa, saya rasa dah tak selesai hidup. Itu Befrienders punya laporan. Apatah lagi sekarang kita tak tahu. Ini yang menyebabkan kita kena berhati-hati tuan-tuan dan puan. Biarlah anak-anak kita berada dalam keadaan yang sentiasa sehat. Sebab apa? Kalau kita biarkan daripada sehat, dia akan pergi kepada stres, tertekan dalam hidup dia. Stres peperiksaan. Dia tak stres. Yang stres peperiksaan ni ibu bapa. Itu yang jadi masalah. Nak keluar keputusan ibu bapa yang stres. Anak aku dapat 5A ke 10A ke? Budak tu relax ya. Dia pergi ambil keputusan, dia buat balik. Nah bapa dapat 1A. Yang bapa ni dah mula marah. Tak payah. Biarkan. Masa dia akan datang nanti untuk dia berjaya dengan cemerlang dalam pelbagai bidang. Bila kita biarkan stres berterusan, maka dia akan ganggu kesihatan mental kita. Dia dah mulalah. Tuan Haji kata tadi muram. Dia duduk dalam bilik tak nak keluar. Dia pergi sekolah tak nak berkawan. Dia menyendiri di ujung-ujung padang dan sebagainya. Kerana apa? Emosi sudah terganggu. Dia tak nak kawan lagi dah. Dia tak nak berkomunikasi lagi dah. Dia pendam masalah dia. Dia simpan. Dan bila dia simpan, lama-kelamaan dia dah blackout. Dan bila blackout, dia akan pergi kepada yang bulat ujung tu, sakit mental. Itu yang kita tak nak. Jadi kita pastikan benda ini tidak berlaku dalam kalangan kita. So sebagai penutupnya, saya ingat soalan pun masa dah cukup kot aja. InsyaAllah lain kali kalau kita buat lain kali kita adakan soal jawab dan sebagainya. Sebab rasa-rasanya kita kesuntukan masa. Jadi saya bagi pihak diri saya ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Tuan Haji yang sudi menjemput saya. Sebenarnya kan kita plan ni lama dah, tapi ruang tu tak ada. Hanya alhamdulillah malam ni adalah juga sekurang-kurangnya sejam untuk sama-sama kita berkongsi. Kerana ramai dalam kalangan kita yang mungkin tidak sedar secara langsung ataupun tidak, di sekeliling kita ada orang yang memerlukan bantuan kita, pertolongan kita. Sokongan cukup hanya memberi salam. Tak perlu nak bawa duit 1000 bagi kat dia, tak payah. Assalamualaikum, apa khabar, anak sihat dan sebagainya. Itu sudah rasa selesa pada orang yang kita nak tolong bantu, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi Jawatan Kuasa Tuan Haji dan juga Jawatan Kuasa yang telah menyediakan program kita pada malam ni. Insya-Allah kalau umur panjang kita jumpa lagi di lain masa. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.